Berjumpa kembali untuk kita mempelajari bahasa Melayu tahun 5. Tajuknya pada hari ini iaitu Waspada Arus Karau. Terlebih dahulu, apakah yang dikata arus karau? Arus karau ataupun dikenali sebagai ombak dan gelombang pecah pantai. Walaupun laut tenang, di dasarnya ada arus karau yang sangat berbahaya dan boleh menjadi perangkap maut kepada pengunjung yang mandi-manda di laut. Sekarang kita telah dibenarkan bercuti. Sudah pasti pantai Port Dickson, pantai Teluk Batik dan sebagainya menjadi tumpuan orang ramai. Walaupun nampak arusnya tidak deras, ombaknya tidak besar dan sebagainya, belum tentu selamat. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Ini merupakan paparan yang menunjukkan contoh arus karau. Berdasarkan tajuk yang telah dipaparkan sebentar tadi, objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan murid dapat menyatakan dan membina ayat menggunakan kata bantu. Sudah pasti kemahirannya pada hari ini iaitu kemahiran tata bahasa. Mari kita baca dan fahami petikan teks Bahasa Melayu tahun 5, tajuknya Waspada Arus Karau. Jadi, cikgu nakkan fokuskan kepada perkataan yang berwarna biru. Itu merupakan perkataan yang ada kaitan dengan kata bantu. Kita baca dulu petikan dan dialog di antara Afifi dan ayahnya. Ketika di Terengganu, Encik Nazri telah membawa Afifi dan Azrul bersia-sia di tepi pantai. Dialog dimulakan oleh Afifi. Wah, jernihnya air laut ini. Seronok jika dapat mandi-manda. Apa kata ayahnya pula? Jika mandi di laut, kamu harus berhati-hati dengan arus karau. Kamu juga patut tahu berenang kerana jika berlaku sesuatu, kamu dapat menyelamatkan diri. Apa kata Afifi? Apakah arus karau, ayah? Dia nak tahu. Apa ayah kata? Arus karau ialah arus kuat yang boleh menarik seseorang dari pantai dengan tiba-tiba. Biasanya yang pandai berenang pun mungkin tewas dan panik apabila diserang oleh arus karau. Itulah puncanya berlakunya lemas. Seterusnya kita lihat pula dan fahami dialog di antara Azrul, Afifi dan ayah. Azrul pula memulakan dialognya. Baru-baru ini saya ada terbaca berita tentang seorang anggota keluarga telah menjadi mangsa arus karau. Bagi langkah keselamatan, pantai-pantai yang terdedah kepada arus karau mula dikenal pasti. Kini, tempat-tempat tersebut masih ditutup untuk aktiviti air. Apa kata Fifi? Kalau begitu, saya akan belajar berenang sebagai langkah keselamatan. Apa kata ayah ni pula? Ya, Afifi, Azrul, kamu bukan sahaja perlu tahu berenang, kamu juga. Jadi kamu kena lengkapkan ayat apa kata ayah. Seterusnya, ada paparan gambar dan perkataan-perkataan ataupun isi-isi penting. Tengok gambar yang pertama. Harus taklimat keselamatan. Berikutnya, dapat belajar teknik. Berikutnya, sudah cekap. Itu gambar pertama. Gambar yang kedua pula, perkataannya mesti dipantau. Mungkin kejadian. Boleh membantu. Dan gambar terakhir, ada perkataan awas di situ. Apa perkataannya? Patut, peka situasi. Pernah, arus karau. Masih, bahaya. Sebelum kita menjawab latihan, kita lihat terlebih dahulu apa kata Munshi Cilik. Kata bantu ialah kata yang memberikan makna tambahan dari segi waktu dan ragam pada predikat. Dibahagikan kepada kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Berikutnya, kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa. Contoh, telah, akan, baru dan masih. Manakala kata bantu ragam menerangkan ragam perasaan. Contoh, mungkin, boleh, dapat dan harus. Yang biasa kamu guna kata penanda wacana ya untuk bahagian B. Perkataan biasa kamu guna ni. Cikgu harap anak murid telah pun bersedia untuk menjawab latihan pada hari ini. Untuk latihan pada hari ini, anak-anak murid dikenaki lengkapkan dialog berikut berdasarkan situasi yang diberi. Lengkap ialah dialog ayah.
kelebihannya, ya Afifi Azrul, kamu bukan saja perlu tahu berenang, kamu juga apa kata ayah tu, lengkapkan, gunakan kata bantu. Mari kita bincang, apakah jawapan yang sesuai? Kamu boleh rujuk jawapan kamu sebagai perbandingan. Dialog ini berkaitan dengan ayah. Panjang ni ayah kata tengok. Ya, Afifi perlu tahu berenang. Kamu juga harus mendengar taklimat keselamatan semasa berenang. Dengar taklimat. Dalam taklimat tersebut, kamu dapat belajar tentang teknik berenang dengan betul. Nak berenang pun ada cara, ada teknik dia. Berenang pun ada pelbagai gaya, gaya bebas dan sebagainya. Apabila sudah cekap, barulah kamu boleh berenang dengan selamatnya. Sewaktu berenang, duduk di satu tempat yang lebih tinggi, dia ada teropong dan sebagainya. Dia dapat memantau dari jauh. Jika ada kecemasan, mereka akan bertindak. Mungkin sesuatu kejadian yang tidak diingini berlaku, pengawal tersebut boleh membantu. Akhir sekali, kamu patut peka akan situasi di laut. Peka maksudnya, walaupun kita seronok mandi-mandi, tapi kita kena sentiasa berhati-hati. Pernah terjadi arus karau dan masih berbahaya kepada orang ramai. Sebagai rumusannya, dalam keseronokan kita mandi-manda, kita kena sentiasa berhati, terutamanya bagi kanak-kanak yang di bawah umur 12 tahun. Pastikan kamu mandi bersama orang dewasa ataupun ibu bapa dan jangan terlalu jauh daripada ibu bapa kerana jika apa-apa berlaku, agak sukar untuk mereka memberikan bantuan dengan kadar segera. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak murid yang masih bersama cikgu. Kita jumpa lagi dalam tajuk seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Selamat menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru masing-masing.